Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'. InsyaAllah pada malam ini kita akan membahaskan satu tajuk khusus, iaitu irsalus thawab ilal mauta, mengutus pahala kepada si mati. Jadi kita tawakuf dulu pengajian kita, kerana sehari dua ni banyak orang duk post pahala kepada si mati ini, maka sahabat-sahabat minta saya supaya saya bincangkan isu ini. Dekat-dekat Ramadan ni kan, orang buat baca Quran, sedekah kepada orang yang mati. Bahkan sebahagian daripada mereka itu menggunakan bayaran. Di sini kita nak membincangkan tentang pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para ulama. Yang pertama, tentang sampai ataupun tidak pahala yang disedekahkan oleh orang yang hidup ini kepada si mati. Yang kedua, ini tidak termasuk orang buat kenduri arwah. Sebab saya dah bahaskan banyak kali, empat mazhab mengatakan makruh, bid'ah yang mungkar mengadakan kenduri arwah. Yang tu tak termasuk yang tu. Yang tu memang tidak ada di dalam agama buat kenduri arwah ini. Itu sepakat empat mazhab. Yang ketiga, perbahasan ini iaitu tentang mengambil upah. Orang yang baca Quran, dia ambil upah. Hasil daripada upah itulah, hasil daripada bacaan Quran dengan mengambil upah tu, dia sedekah pahala pada si mati. Yang ini disebut di dalam Kashful Lisam, bahawa orang yang mengambil upah lalu dia baca Quran untuk disedekahkan kepada si mati, bahawa bacaan dia tak dapat pahala. Bagi dia tak dapat pahala, tetapi bagi si mati dapat pahala. Sebab si mati tidak bertanggungjawab apa yang niat yang ada kepada si pembaca. Jadi kalau orang baca Quran kerana mengambil upah, lalu hadiahnya pahala itu disedekahkan kepada si mati, di dalam mazhab Syafi'i sebagaimana yang disebut di dalam Kashful Lisam, maka pahala sampai kepada si mati. Orang yang baca Quran kerana mengambil upah, dia sendiri tak dapat pahala bagi dia. Ini kan banyak kan sekolah-sekolah agama buat, sebahagian daripada pondok-pondok buat, isi borang satu roh ni berapa bayaran. Ada yang tak RM50, RM10, RM100. Oh, dia ada tahap kelas pula. Roh-roh manusia ni, roh orang ni, orang awam mungkin RM20 kot. Orang-orang besar-besar, orang kaya-kaya, orang yang hebat-hebat, roh dia RM100. Inilah satu perkara yang perlu kita bahaskan, kita bentangkan. Benda ini tidak ada di dalam agama, mengambil upah ni untuk baca Quran. Yang ulama bahaskan, kalau baca secara sukarela, zikir secara sukarela, lalu diniatkan pahala itu kepada si mati, yang ni sampai ke tak sampai, insya-Allah kita akan bahaskan pada malam ini. Yang orang nak buat sekarang ni mengambil upah. Dia mengambil upah baca Quran kepada si mati, itu memang tak ada di dalam agama. Okey, kita masuk kepada perbahasan dan perbincangannya. Khilaful ulama'i. Jadi kata khilaf ulama di dalam di dalam menyampaikan pahala kepada si mati ini sampai tak sampai, maka berlaku khilaf daripada kalangan ulama. Tuan-tuan boleh baca kitab Tawdihul Ahkam, syarah kepada Bulughul Maram. Dia kata di sini, al-qurbul lati tuhda ilal mayyiti. Dia kata sesuatu amalan yang dapat menghampirkan, mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dihadiahkan kepada si mati. Awil hayyi, ataupun orang yang hidup. Baca Quran ke, zikir kan, sedekah kepada orang yang hidup. Sampai tak sampai pahala? Ala nau'aini. Dia kata terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada dua pendapat, sampai tak sampai. Yang pertamanya dipanggil muttafaqun alaihi. Maknanya ala nau'aini muttafaqin alaihi. Dia yang pertamanya sepakat atasnya, wa mukhtalafin. Benda yang dikhilafkan fihi padanya. Dia ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ada ulama sepakat tentang sampai. Yang pertama,
Perbahasan yang pertama, ada amalan-amalan yang tertentu yang dilakukan oleh seseorang, dia sampai kepada si mati, ini sepakat ulama. Dan yang kedua, ada amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang hidup, disedekahkan ataupun dihadiahkan kepada si mati, ini khilaf ulama. Bab yang kedua, khilaf ulama. Okey, kita tengok yang sepakat dulu apa dia. Yang pertama, yang ulama kata sepakat, kalau buat benda ni, niat pahala kepada si mati sampai. Yang pertama, ad-du'a'u wal istighfaru. Kita berdoa kepada si mati dan juga beristighfar kepada si mati, maka sampai. Wa daliluhu, dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang selepas daripada mereka. Selepas daripada mereka maknanya selepas orang yang datang kemudian, selepas daripada orang yang mati, generasi yang kemudian. Yaquluna, mereka berkata, yakni mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami, ampunlah bagi kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan juga saudara-saudara kami yang terdahulu daripada kami tentang keimanan. Maknanya orang dulu-dulu yang mati dulu daripada kita. Jadi doa ini, ayat ini menceritakan bahawa doa dan juga minta ampun kepada si mati, orang yang mati dulu daripada kita, maka sampai. Berdasarkan kepada ayat ini. Ini sepakat dalam semua mazhab. Sepakat dalam semua mazhab. Yang kedua, yang kata sampai juga sedekah pahala kepada si mati, as-sadaqatu, iaitu sedekah. Lima jaa fil Bukhari, iaitu hadis yang datang di dalam Sahih Bukhari, hadis yang ke-100, 1388. Hadis yang ke-1000, hadis yang ke-1388. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim 1004. An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Sa'd bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ni dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi iftulitat nafsuha, sesungguhnya ibu aku telah meninggal dunia, walam tusi, dia tidak mewasiatkan. Ada orang sebelum meninggal dunia dia wasiatkan supaya buat sesuatu perkara, dan wasiat ini memang disebut dalam Al-Quran. Apabila seseorang itu hadir kematian, digalakkan supaya dia berwasiat. Tetapi ibu dia ini, ibu seorang sahabat ni kata ibu dia tak sempat wasiat. Dia kata walam tusi falaha ajrun, adakah bagi dia pahala in tasaddaqtu anha, kalau aku bersedekah untuk dia. Qala na'am, Rasulullah kata ya. Maknanya kita ada duit, anak ni ke siapa-siapa ke, kaum kerabat ke, kita sedekah daripada harta benda kita, wang ringgit ke, apa sahaja ke, kita sedekahkan, niat pahala sedekah itu kepada si mati, maka sedekah juga sampai. Yang sepakat ulama kata sampai. Yang ketiga, yang ulama sepakat juga kata sampai, al-hajj wal umratu, haji dan umrah, lima jaa fil Bukhari, kerana datang hadis Sahih Bukhari, hadis yang ke-1852, an Ibni Abbasin, daripada Ibnu Abbas, anna imra'atan min Juhainah qalat, sesungguhnya seorang wanita daripada Juhainah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi nazarat an tahujja wa lam tahujja hatta matat. Dia kata sesungguhnya ibu aku bernazar nak menunaikan haji, tetapi belum sempat dia menunaikan haji, maka dia meninggal dunia. Bila nazar, maka dah jadi wajib. Bila nazar haji itu dah wajib, bila bernazar pula lagilah dia jadi wajib. Maka dia tak sempat menunaikan haji sehingga dia meninggal dunia. Afa ahujju anha, apakah aku boleh menunaikan haji bagi pihak ibu aku? Qala na'am, hajji anha. Lalu Rasulullah kata, kamu bolehlah laksanakan haji untuk ibu kamu yang telah meninggal dunia. Lalu Rasulullah tanya lagi, ara'aiti law kana ala ummika dainun akunti qadaitihi, akunti qadaitihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya dia,
bagaimana sekiranya ibu kamu ada menunaikan hutang, yakni hutang sesama manusia, adakah kamu nak perlu bayar ataupun tak bayar? Jadi dia kata kena bayar. Kalau ibu aku ada hutang, maknanya terhadap orang, maknanya kena bayar. Begitu juga Allah, Rasulullah kata apa? Falillahi ahaqqu bil wafa. Maka bagi Allah Ta'ala lebih berhak untuk ditunaikan. Maknanya tunai hutang dengan Allah. Jadi kalau tu hutang dengan manusia pun kena laksanakan, kena tunaikan, apatah lagi hutang dengan Allah Ta'ala. Jadi maknanya buat haji dan umrah juga bagi si mati, maka dibolehkan, maka sampai pahala kepada si mati. Yang keempat, yang sepakat juga para ulama menyebut as-siyamu lima fil Bukhari, iaitu puasa. Puasa untuk si mati. Hadis yang dalam riwayat Bukhari, hadis 1953, dan hadis Muslim, hadis yang 1147. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia, dia ada meninggalkan puasa, maka puasa daripadanya oleh walinya. Walinya di sini ulama mentafsir kan sama ada yang menjaga. Yang menjaga si mati dulu, si mati sebelum dia meninggal dunia, dijaga, diurus oleh wali. Wali ni tak kira lah ayah ke ibu ke pak saudara ke sesiapa sahaja. Dan juga kaum kerabat juga termasuk di dalam maksud wali yang dihuraikan oleh ulama. Maknanya kaum kerabat boleh puasa, ganti puasa kepada orang yang telah meninggal dunia. Maka empat ini sepakat ulama. Kata sampai. Saya sebut lagi, ya saya ulang balik. Doa dan istighfar yang pertama, yang kedua sedekah, yang ketiga haji dan umrah, yang keempat puasa. Jadi yang ni ulama tak berselisih. Yang disebut dalam kitab ini, dia kata ulama tak berselisih, kata sampai pahala kepada si mati. Qala Syekhul Islami ittafaqal a'immatul Islami ala tinfa'il mayyiti bid-du'a ilah. Dia kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata sepakat para ulama tentang si mayat boleh mendapat munafaat daripada doa. Wa ma yu'malu anhu minal birri, dan sesuatu yang dilakukan daripadanya, yakni untuknya daripada apa-apa kebaikan. Apa kebaikan di sini termasuk nampak perkara disebut tadi. Sebab tu al-birri di sini dengan ma'rifah. Maknanya kebaikan yang empat perkara tadi. Wa hadza mimma yu'lamu bid-darurati min dinil islami. Ini sesuatu perkara yang diketahui dengan darurah, yang senang faham. Yang tak perlu duk fikir panjang, bahas, cari dalil, cari hujah, tak perlu. Empat perkara ni semua orang faham. Maka sampai pahala kepada si mati. Wa qad dalla alaihi al-kitab wa sunnatu wal ijma'u. Kerana ini telah menunjukkan tentang masalah ini kitab Al-Quran, sunnah Nabi dan ijma' ulama. Faman khalafa dhalik, barang siapa yang khilaf, yang bercanggah dengan yang disebutkan tadi, yang kata sampai kana min ahlil bid'ah, dia termasuk di dalam golongan ahli bid'ah. Kalau orang yang sanggah, ada orang sanggah empat perkara tadi, yang ulama sepakat kata sampai, tiba-tiba dia kata tak sampai, dia khilaf, maka dia termasuk di dalam ahli bid'ah. Walam yukhalif fi hazihi al-ahadith as-sahihati as-sarihati man balaghathu. Dia kata tidak berbezalah, tidak bercanggah hadis-hadis yang sahih, yang juga sarih, yang terang, akan sesiapa, bagi sesiapa yang sampai hadis ni kepada dia. Oleh sesiapa yang sampai hadis ini kepada dia, dia tak akan kata tak sampai. Dia tak akan sanggah, dia tak akan menentang. Kalau dia tahu hadis ni lah. Kalau dia tak tahu, dia sanggah lah. Biasanya orang duk lawan hukum ni kerana tak tahu Quran, dia tak tahu hadis. Wa innama khalafaha man lam tablughu. Maka orang yang duk sanggah kata tak sampai itu seseorang yang tak sampai kepadanya hadis-hadis yang sahih, dalil-dalil daripada kitab dan juga hadis-hadis yang sahih. Wa innama ikhtalafu fil ibadatil badaniyatil mahdah, yang mereka berselisih pendapat tentang ibadat badani semata-mata, seperti sembahyang, sampai tak sampai sembahyang ni, wassalah wa tilawatul Quran, kas-salati wa tilawatil Quran, seperti sembahyang dan juga baca Quran. Yang tu khilaf. Sembahyang sunat, sedekah kepada si mati.
Baca Quran, sedekah kepada si mati. Yang ni bab khilaf. Tadi sepakat, jadi kita nak baca khilaf. Kadang-kadang orang sebut, kenapa selalu membaca, membentangkan, membahaskan isu-isu khilaf? Sebenarnya, isu khilaf lah yang perlu kita bentangkan. Sangat penting untuk dibahaskan. Kerana bila orang tak faham benda itu benda khilaf, maka akan jadilah orang Islam ni bertembung, berlaga, bertentangan, berkelahi, berbalah di antara satu sama lain kerana dia tak faham ada masalah, ada bab yang sepakat, ada bab khilaf. Bila khilaf kita kena raikan. Bila khilaf kita kena raikan. Okey. Okey, kita baca bab khilaf pula. Wa dhahaba al-Asani wa dhahaba al-Hanif wa dhahaba al-Hanafiyyah wal Hanabilah wal mutaakhir al-Syafi'iyyah wal Malikiyah ila wusuli thawabiha ila al-hayy wal mayyit min hayy ila al-mayyit wal hayy. Jadi ulama-ulama mutaakhirin daripada kalangan ulama Syafi'i dan juga ulama Maliki kata sampai pahala bacaan ataupun zikir daripada orang yang hidup kepada orang yang mati dan kepada orang yang hidup juga. Maknanya kita sedekah Quran kepada orang yang hidup pun sampai, kepada orang yang mati pun sampai. Ini pendapat pertama. Siapa dia ni? Iaitu ulama-ulama mutaakhirin daripada kalangan ulama Syafi'i dan juga ulama Maliki. Okey, yang kedua, wa dhahaba mutaqaddimun al-Syafi'iyyati wa mutaqaddimun al-Malikiyati ila adami wusuli thawabil ibadatil badaniyati. Dan ulama-ulama yang terdahulu, yang lebih awal daripada kalangan ulama Syafi'i dan juga ulama Maliki, mereka kata tak sampai. Mereka kata tak sampai. Li ghairi fa'iliha. Bagi orang yang tak buat. Maka orang yang mati bukan dia buat amalan tu. Yang buat amalan tu orang yang hidup. Jadi hadirin sekalian, kalau ada pihak ataupun mana-mana individu, mana-mana orang yang kata tak sampai pahala bacaan Quran ataupun zikir kepada si mati, jangan sekali-kali dikaitkan dengan Wahabi. Jangan sekali-kali dikaitkan dengan Wahabi. Sebab ini bukan pendapat ulama-ulama Wahabi. Ini pendapat ulama mutaqaddimin daripada kalangan ulama Maliki dan juga ulama Syafi'i sendiri. Generasi awal daripada kalangan ulama ini kata tak sampai. Apakah dalil dan hujah mereka yang mengatakan tak sampai pahala kepada si mati? Istadallal mani'una wa hum mutaqaddimul Syafi'iyyati bi adillatin. Ulama-ulama yang terdahulu daripada kalangan ulama Syafi'i ini mengemukakan dengan adillah. Bukan dalil, adillah. Iaitu dengan beberapa dalil. Dengan beberapa dalil yang kata tak sampai. Minha, sebahagian daripada dalil-dalil tersebut, dalil yang kata tak sampai utus pahala kepada si mati. Okey, kita tengok. Dia kata apa? Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia itu melainkan apa yang dia buat. Manusia ini berdasarkan kepada ayat ini, ulama yang kata tak sampai pahala diutuskan kepada si mati kerana apa? Tidaklah manusia itu melainkan apa yang dia usahakan. Bila dia dah mati, orang duk baca Quran untuk dia, orang duk berzikir untuk dia, maka tak sampai. Tak sampai pahala. Qala Ibnu Katsir fi tafsirihi. Telah berkata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ay kama la yahmilu wizra ghairihi, kadzalika la yahillu lahu minal ajri illa ma kasabahu wa li nafsihi. Ibnu Katsir kata, sebagaimana tidak menanggung kesalahan ataupun dosa orang lain, begitu juga tidak halal baginya daripada pahala. Tidak halal, tidak boleh, dia tidak akan mendapat pahala, yakni si mati, melainkan apa yang dia usaha sendiri. Maksudnya, kalau orang lain buat dosa, si mati dapat tak dosa? Tak dapat. Orang atas dunia buat dosa, macam-macam dosa dia buat. Adakah dosa itu juga turut ditanggung oleh si mati? Jawapannya tak. Si mati tak tanggung dosa orang lain. Jadi golongan pertama kata, daripada ayat itu, pahala pun tak sampai jugalah. Kalau dosa pun tak sampai, pahala pun tak sampai. Sebab ada di dalam ayat yang lain, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung akan dosa orang lain. Jadi kalau pahala pun dia tak tanggung jugalah, sebab orang lain yang buat. Ini Ibnu Katsir di dalam mentafsirkan ayat yang dibacakan tadi. Wa min hadhil ayati, daripada ayat ini, ayat yang kita bacakan tadi,
istambata Syafi'i, telah mengambil hukum, telah beristimbat, maknanya telah mengambil hukum oleh Imam Syafi'i sendiri rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati akannya, wa man tabi'ahu, dan golongan yang mengikut akan pendapat Imam Syafi'i, annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta. Sesungguhnya bacaan Al-Quran tidak sampai hadiah pahalanya kepada si mati. Imam Syafi'i kata tak sampai. Sebab tu saya sebutkan tadi, kalau ada pihak yang kata tak sampai, jangan kaitkan dia yang kata tak sampai itu Wahabi. Ini tengok Wahabi kata tak sampai, ulama lain kata sampai. Kita tengok Imam Syafi'i sendiri kata tak sampai. Kata tak sampai pahala. Selain daripada ulama-ulama Syafi'i yang terdahulu, maka Imam Syafi'i sendiri kata tak sampai. Apa hujah Imam Syafi'i? Li'annahu laysa min amalihim wala min kasbihim. Kerana bahawasanya perbuatan bacaan Quran itu bukan daripada amalan mereka dan bukan daripada usaha mereka. Okey. Itu ayat yang pertama, kata tak sampai pahala kepada si mati. Kamastadallu bima akhrajahul muslimun. Dan mereka juga turut berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke-1632 an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah. Qala, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam. Dalam riwayat yang lain, idza mata insanun, bila mati anak Adam. Anak Adam ni maknanya manusia. In qata'a amaluh illa min thalathin, maka bila anak Adam ataupun manusia itu meninggal dunia, segala amalan dia terpotong, terhenti. Terpotong maknanya terhenti. Melainkan 3 perkara, waladin salihin yad'u lahu, iaitu anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kepada kedua ibu bapa dia. Iaitu sampai anak yang soleh. Sebab tu kita didik anak perlu jadi soleh, dan anak yang soleh ini kesan dia akan sentiasa mendoakan untuk ibu bapa dia. Tapi kalau dia soleh pun dia tak doa, tak sampai juga. Jadi soleh dan dia doa. Aw sadaqatin jariyatin, ataupun sedekah jariah, sedekah yang jari. Jara ya jari ini sedekah yang mengalir. Sesuatu benda yang dia sedekahkan, contohnya di atas dunia, dia buat wakaf ke, orang duk guna harta wakaf dia itu, maka mengalirlah pahalanya walaupun dia telah meninggal dunia. Aul ilmin, ataupun ilmu yuntafa'u bihi min ba'dihi, ilmu yang dimunafaatkan selepas kematian dia. Dia ajar sesuatu ilmu yang munafaat setelah dia meninggal dunia, orang duk beramal ilmu yang munafaat. Ilmu dia tu orang duk beramal lagi, maka dia akan sampai. Jadi 3 perkara ini. Berdasarkan kepada ayat hadis yang kita baca ini, Imam Syafi'i kata sedekah pahala kepada si mati tak sampai. Sebab hadis ni kata 3 perkara aja. Wa hadhihi thalathatu fil haqiqati hiya min sa'yihi wa jaddihi wa amalihi. 3 perkara ini adalah merupakan daripada usaha dia. Apa dia? 3 perkara tadi adalah daripada usaha dia. Anak yang soleh, memang daripada usaha dia memperoleh daripada hasil didikan dia anak yang soleh. Sedekah jariah, maka memang hasil daripada perbuatan si mati. Biasanya orang sedekah ni setelah si mati meninggalkan harta benda, lalu harta itu disedekahkan. Harta dia dah meninggal dunia, dia ada meninggalkan harta. Memang harta itu hasil usaha dia lah. Orang tanya pula, kalau harta orang lain sedekah untuk si mati, wakaf untuk si mati, sampai juga. Ada riwayat yang lain, ada dalil yang lain. Dan juga ilmu yang munafaat, maka ilmu tu daripada usaha si mati lah. Sebelum dia mati, dia duk ajar orang, didik orang, asuh orang berpegang kepada agama Quran dan sunnah ini, maka dia dapatlah pahala. Sebab apa? Hasil daripada usaha dia. Sebab tu dia kata di sini, wa hadhihi thalathati fil haqiqati hiya min sa'yihi wa jaddihi wa amalihi. Ini adalah daripada usahanya dan kesungguhannya dan juga perbuatannya. Kama jaa fil hadis, sebagaimana telah datang di dalam hadis Nabi SAW, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi. Sesungguhnya sesuatu benda yang paling baik yang dimakan oleh seseorang adalah daripada usahanya. Maka 3 perkara tadi adalah usaha daripada si mati.
Okey. Dan sedekah jariah pula dia kata, wa sadaqatu jariyatu, dan sedekah jariah. Sedekah jariah juga hasil daripada harta si mati. Begitu juga kama annal waqfa wa nahwahu min athari amalih. Begitu juga wakaf dan seumpamanya hasil daripada amalannya. Sebab apa dia kata hasil daripada amalan dia wakaf ini? Maka tadi saya dah sebut sebahagian daripada harta yang orang wakafkan itu harta si mati, anak-anak dia wakafkan. Qala ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami akan menghidupkan orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami tulis ma qaddamu. Kami akan catat, kami akan tulis ma qaddamu, apa yang mereka usahakan, amalan-amalan yang baik yang mereka usahakan kami tulis dan kami bagi dia pahala. Wa atharahum, dan kesan-kesan mereka. Maknanya setelah mereka meninggal dunia, apa kesan, apa benda yang ditinggalkan oleh mereka. Lalu harta itu disedekahkan. Yang ilmu pula, wal ilmu alladhi nasharahu fin nas, ilmu yang disebarkan kepada manusia. Idza hatadda bihin nas min ba'dihi huwa aidan min sa'yihi, apabila ilmu itu dapat memberi petunjuk kepada manusia, itu juga adalah merupakan usaha dia, wa amalihi, dan juga perbuatannya. Ilmu juga adalah daripada usaha si mati. Wa jaa fi sahihin muslimin, sebagaimana telah datang hadis yang diriwayatkan di dalam sahih Muslim, hadis yang ke 2674, 2674, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man da'a ila huda, sesiapa yang telah menunjuk kepada, siapa-siapa yang menyeru kepada kebaikan, kana lahu minal ajri, sesungguhnya baginya adalah ganjaran mislu ujuri man tabi'ahu, seumpama ganjaran pahala orang yang mengikut. Sesiapa yang telah menunjukkan suatu jalan yang baik kepada orang, dia akan dapat pahala sebagaimana orang yang ikut, sebagaimana orang yang amalkan. Dia ajar orang sesuatu kebaikan, kebaikan itu dia amalkan, maka dia dapat pahala dengan orang buat apa yang dia ajar. Ajar benda yang baiklah. Kalau ajar benda yang jahat, dia dapat dosa lah. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, dengan ketiadaan dikurangkan sedikit pun daripada pahala. Okey. Qala wa qala Syekhul Islami, dia kata Ibnu Taimiyah telah berkata, Syekh Islam Ibnu Taimiyah, afdalul ibadati ma wafaqa hadiyan nabi sallallahu alaihi wasallam, seafdal ibadat adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh Nabi, yang merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadiya ashabihi, dan juga petunjuk sahabat. Sebaik-baik amalan ini, sebab amalan untuk kita mentakarubkan, mendekatkan diri kepada Allah. Ibnu Taimiyah kata sebaik-baik ibadat adalah suatu ibadat yang telah ditunjukkan oleh Nabi dan ditunjukkan oleh para sahabat. Jadi kita di bawah ni dia akan hurai tak? Hak sedekah pahala ni Nabi buat tak? Sahabat buat ke tak? Benda ni memang khilaf. Benda ni khilaf. Tetapi dia kata sebaik-baik perbuatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, petunjuk yang datang daripada Nabi dan petunjuk yang datang daripada para sahabat. Qala Ibnu Mas'udin, telah berkata Ibnu Mas'ud, man kana minkum mustannan dia kata ni, fastannu biman mata, barang siapa yang nak mengikut perbuatan ataupun nak mensunnah mengikut sesuatu perbuatan yang dibuat oleh orang lain, falyastannu biman mata, hendaklah dia mengambil contoh sunnah orang yang telah meninggal dunia. Dia kata sini, man kana minkum mustannan falyastannu biman mata. Tu baca yang betulnya. Dia kata barang siapa yang daripada kalangan kamu nak ambil contoh, hendaklah mengambil contoh orang yang telah mati. Siapa dia yang dimaksudkan orang yang mati di sini? Siapa dia orang yang mati di sini? Bukan semua orang yang mati kita boleh ambil contoh. Dia kata ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu adalah mereka itu adalah
para sahabat Nabi SAW. Jadi bila kita sebut ambil contoh yang mati ni, orang kata semua orang mati boleh ambil contoh. Tak. Yang dimaksudkan ambil contoh kepada orang mati ni adalah para sahabat. Para sahabat ni dia faham Al-Quran, dia faham hadis Nabi SAW. Okey. Lalu dalam kitab kita dibahas lagi, dia kata wallazi kana ma'rufan 'inda al-qurudil mufaddalah qurunil mufaddalah annahum kanu ya'buduna Allah Ta'ala bi anwa'il ibadatil masyru'ah fardiha wa nafliha. Dia kata yang diketahui secara ma'ruf daripada kurun yang mempunyai kelebihan ini. Siapa dia kurun yang mempunyai golongan mana? Kurun yang memperolehi kelebihan? Kurun sahabat dan juga tabi'in. Khairul quruni qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun zaman aku, Rasulullah kata, zaman sahabat dan juga zaman tabi'in. Itu dia panggil kurun yang mempunyai kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tiga kurun ini, tiga generasi ini melakukan ibadat? Sama ada dia kata melakukan ibadat yang wajib ataupun ibadat yang sunat. Yad'una lil mu'minina wal mu'minat. Mereka sentiasa berdoa kepada orang yang mati daripada kalangan mereka itu, sama ada lelaki dan perempuan, kama amarallahu bidzalik, sebagaimana yang diperintahkan, sebagaimana telah memerintahkan oleh Allah Taala dengan yang demikian itu, li ahyaihim wa amwatihim. Bagi orang-orang yang hidup dari kalangan mereka dan juga bagi orang yang mati daripada kalangan mereka. Maka generasi yang mempunyai keutamaan ini, mereka tak utus pahala kepada si mati. Ibnu Mas'ud kata, kau nak ambil contoh mereka lah. Yang tu yang paling baik. Iaitu yang paling baik. Walam yakun min adatihim, dan tidak menjadi adat mereka, idza sallu tatawuan aw samu tatawuan, apabila mereka sembahyang sunat, ataupun mereka berpuasa dengan puasa sunat, au hajju, ataupun mereka menunaikan haji, au qara'u qur'ana, ataupun mereka membaca Al-Quran, yuhdu dzalika limautahum almuslimina. Dia kata generasi ini, tiga generasi awal ini, bila mereka melakukan sembahyang sunat, puasa sunat, haji ataupun membaca Al-Quran, mereka tidak sedekahkan pahala itu kepada si mati. Mereka tak sedekahkan pahala. Generasi awal begitu pendirian, begitu amalan mereka. Bal kana adatuhum ad-du'a lahum. Bahkan bagi adat mereka adalah berdoa je. Bila berlaku kematian daripada kalangan mereka, mereka berdoa. Fala yanbaghi lin-nasi an yad'u tariqas salafi. Tidak harus bagi manusia untuk meninggalkan jalan salaf. Fa innahu afdalu wa akmalu. Kerana bahawasanya jalan salaf itu adalah afdal dan lebih sempurna. Ini hujah-hujah, alasan-alasan ulama yang kata utus pahala, sedekah pahala, pos pahala kepada si mati tak sampai. Itu alasan mereka. Kita tengok pula alasan yang kedua. Golongan yang kata sampai. Jadi kita tengok, sebelum kita baca alasan yang ulama kata sampai tadi, hak kata tak sampai itu hujah dia sangat kuat. Saya tidaklah nak mempengaruhi tuan-tuan nak pegang yang mana satu, tapi sungguh dalil kuatnya bahawa tak sampai. Tapi kalau orang buat juga, saya tak larang lah, sebab ada dalil yang kata sampai, ada dalil yang kata sampai. Cuma kita nak cerita dalil yang kuat. Wa amal fariqul ladzi yarawna wusul thawabil a'malil badaniyah. Adapun golongan yang kedua yang kata sampai pahala kepada si mati, sedekah pahala, utus pahala kepada si mati kata sampai, golongan yang kedua kata sampai. Fayaquluna, mereka berkata, minhum Ibnu Qudamah fil Mughni. Sebahagian mereka yang kata sampai itu Ibnu Qudamah dalam Mughni. Tuan-tuan boleh baca Mughni. Ulama besar di dalam mazhab Hambali kata sampai. Mughni ini lebih kurang macam Majmu' Imam Nawawi. Dalam ni dia kata sampai Ibnu Qudamah. Lamma dzakara al-hadits ad-dalata ala wusuli ad-du'ai. Ketika dia membahaskan tentang hadis-hadis tentang sampainya pahala doa.
wasadaqah dan juga haji wa nahwiha. Ketika dia membahaskan hadis tersebut, dia kata amalan yang lain pun juga sampai. Wa hadza ahaditsus sahahun, hadis-hadis itu dia kata sahih. Dalalatun ala ittifa'il mayyiti bisairil qurbi, menunjukkan bahawa orang mati memperolehi munafaat dengan semua kebaikan, bukan terletak kepada 4 sahaja. Golongan yang kedua kata bukan terletak kepada 4 perkara yang kita sebutkan tadi. Tuan-tuan kena ingat balik 4 perkara tu apa dia. Doa dan istighfar, sedekah, haji dan umrah, dan juga puasa. Bukan terikat tertentu dengan 4 ni sahaja. Ibnu Qudamah kata segala benda-benda yang baik disedekahkan pada si mati, dia kata sampai. Lianna as-sawma wad-du'a wastighfara ibadatun badaniyah. Dia kata puasa, doa, istighfar adalah ibadat-ibadat jenis dinisbahkan kepada badan. Maknanya dilakukan oleh tubuh badan, bukan maliyah. Maliyah ni maknanya harta. Maka dia kata sampai. Wa qad awsalallahu naf'aha ilal mayyiti. Sesungguhnya telah menyampaikan oleh Allah Ta'ala pahalanya kepada si mati. Fakadzalika ma siwahu. Di sini bukan telah menyampaikan. Di sini dengan maksud mudah-mudahan awsalallahu naf'aha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyampaikan pahala munafaatnya kepada si mati. Sebab apa mudah-mudahan? Boleh jadi sampai, boleh jadi tak sampai. Hakikat sebenarnya Allah Ta'ala je yang tahu. Cuma kita bahas di sudut hukum, di sudut dalil. Wa qala fi syarhi zad, Zadul Ma'ad, fi syarhi zad, maknanya sebagaimana yang disebut di dalam kitab syarah kepada Zadul Ma'ad, wa ghairihi min kutubil Hanabilah, daripada kitab-kitab mazhab Hambali, wa ayu qurbati min du'ain wa istighfarin wa salatin wa saumin wa hajjin wa qiraatin wa ghairi dhalika fa'alahal muslimun. Dia kata sesuatu amalan yang baik daripada doa, istighfar, sembahyang, puasa, haji dan bacaan, baca Quran ke, baca zikir ke, yang dilakukan oleh orang muslim, wa ja'ala thawabaha, dan dia niat pahalanya limayyitin muslimin, bagi orang mayat orang Islam, au hayyin nafa'ahu dzalika, maka dapat munafaat daripada yang demikian itu. Dia kata tak tertentu kepada 4 perkara tadi. Wa qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad pula berkata, sahibul mazhab, pengasas mazhab, Imam Ahmad bin Hanbal ni pengasas mazhab. Dia kata al-mayyitu yasilu ilaihi kullu syai'in minal khairi linususi waridah fihi. Tengok, Imam Ahmad kata sampai. Jadi saya nak sebut di sini, saya nak ulangkan, kalau yang kata tak sampai, tak apa, jangan duk serang kata orang yang kata tak sampai, dia pegang dengan dalil-dalil yang dikemukakan tadi, jangan duk serang kepada orang yang kata sampai. Golongan yang kata tak sampai, jangan duk serang kepada golongan yang kata sampai. Sebab dia pegangan ulama besar. Ibnu Qudamah, Imam Ahmad bin Hanbal. Dia juga qala Ibnu Qayyim, man sama aw shalla aw tasaddaqa wa ja'ala thawabiha lil ghairihi min al amwat wal ahya jaza thawabuha ilaihim 'inda ahli sunnati wal jamaati. Ibnu Qayyim pula kata sampai. Wa yahsulu lahu thawabu bi niyatihi lahu. Hasil pahalanya dengan niat kepada si mati. Kita tengok Jadi kesimpulan yang saya nak sebut di sini, dengan apa yang kita bahaskan tadi, ada bab amalan sepakat ulama kata sampai, ada bab khilaf ulama kata sampai tak sampai. Jadi terpulanglah kepada hadirin sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak pegang kepada pendapat yang mana satu. Cuma pendapat yang kuatnya memang tak sampai. Sebab apa saya kata kuat? Sebab yang paling kuat, walaupun di kedua-dua ni ada hujah masing-masing. Sebab zaman Nabi tak buat macam tu, sahabat generasi kurung yang terbaik ni tak buat. Jadi mereka itu, ayat-ayat yang selalu kita baca adalah merupakan ikutan kepada kita semua. Kuntum khaira ummatin, kamu adalah merupakan sebaik-baik umat. Jadi terpulang. Tapi yang kuat kata tak sampai. Ini juga termasuk di dalam furuk, di dalam masalah agama. Jangan berbalah berkelahi di antara satu sama lain. Kalau kita pegang kepada mana-mana satu pandangan,
Sebab pandangan pertama pun ada ramai ulama, pendapat yang kedua pun ada ramai ulama juga. Jadi terpulang. Cuma saya nak ulang juga sekali lagi, yang ambil pahala, yang meletakkan upah tu tak boleh. Orang yang baca Quran itu meletakkan harga sekian-sekian, jumlah sekian-sekian, bagi dia tak dapat pahala, bagi dia sedekah pahala pada si mati, sebagaimana yang disebut di dalam kitab Kashful Lisan, si mati dapat pahala, dia sendiri tak dapat pahala. Jadi kita tengok sesuatu buat. Ini termasuk benda-benda yang tak ada dalam agama ni. Niat. Kadang-kadang dia menakutkan orang. Orang nak baca ni, sebahagian ni ustaz-ustaz lah. Ustaz kadang-kadang tok guru. Tuan-tuan, tak ingat ke mak ayah kita telah meninggal dunia, duk bela kita daripada kecil sampai besar, sampai masuk universiti, sampai besar panjang. Dia duk didik kita, dia dah mati. Apa sumbangan kita? Dibagi ayat. Ayat. Bila ayat ni memang orang tergoda lah. Takkanlah tak ada sedikit sumbangan kepada mak bapak kita yang meninggal dunia ni. Bulan Ramadan ni. Lepas tu kita kata, orang-orang awam tanya nak buat macam mana? Tak apa. Kami turun baca Quran. Sekolah saya, pondok saya baca Quran. Jadi berapa ni harganya? Satu roh ni RM100 je. Takkan tak boleh bayar RM100. Mak ayah bagi RM10,000 menjaga kita dulu. Kadang-kadang dia buat, dia cong pula. Cong ni dia tipu pula. Dia kata kami baca Quran di Mekah. Oh, baca Quran di Mekah lagi besar pahala. Memanglah baca Quran di Mekah besar pahala. Tapi bukan suruh baca Quran itu dengan ambil upah sedekah pada si mati. Jadi hak jenis cong-cong macam ni tuan-tuan jangan percaya. Kita cerita setakat khilaf je, sampai tak sampai. Kalau yang ambil upah ni memang tak ada dalam agama. Dalam mana-mana mazhab pun tak ada. Jadi sebenarnya dia bukan kesian kepada si mati. Dia nak kata dia nak buat ayat sebenarnya, tapi tak tergamak. Sebenarnya tolonglah saya, tak kesian kat saya, bagilah satu roh ni RM100 ke RM20 ke. Bukan satu roh ni sama dia punya nilai harganya. Ada yang RM20 pun ada, RM5 pun ada. Ada yang RM100, ada RM200. Jadi yang ni tak ada di dalam agama. Kalau dia buat ayat macam mana pun jangan percaya. Kalau betul-betul kita sayang kepada ibu bapa kita, kita nak pegang pendapat yang pertama kata tak sampai, banyak doa. Ini disebut dalam Quran kan. Dan hadis-hadis yang sahih suruh doa kepada Rabbi fili dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini ayat Quran. Dan Nabi pun menggalakkan berdoa kepada kedua ibu bapa. Kalau dia pegang kepada pendapat yang kata sampai pahala utus kepada si mati, dia buat sendirilah. Anak ini buat sendiri. Apa dia? Baca Quran, zikir, dia buat sendiri. Kalau betul-betul dia sayang mak bapak dia, bukan dia suruh bayar duit dekat orang, lepas tu orang lain tolong baca. Jadi hak buat jenis upah-upah ni tak ada di dalam agama. Jadi wallahu alam, sekadar itu dulu. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada juga